Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak terang sikit ada persoalan dari student pasal fungsi gubahan dengan dia bagi rajah macam mana nak baca rajah tu. So, saya terang dulu macam mana nak baca rajah, and then kita buat satu soalan SPM iaitu SPM 2014, pernah masuk sekali dekat kertas 2. Okay, so macam mana nak baca bila fungsi gubahan ni? Fungsi gubahan ni yang kita gabung lah, ada dua fungsi, iaitu sekarang kita tengok dekat sini dia ada dua fungsi, iaitu fungsi F dengan fungsi G. Iaitu fungsi F ni dari yang pertama ke yang kedua, set A kepada set B, and then G ni dari set B kepada set C. So dia dah gabung sekarang ni. Bila dia gabung, macam mana kita nak baca graf ni? Jadi kita kena ingat balik bila fungsi gubahan, contohlah teacher tulis G, F, X ataupun F, G, X. Kalau macam ni, kita akan buat yang belakang dulu, iaitu kita akan asingkan dan kita akan buat yang belakang dulu macam ni. So ni adalah F, G, X macam tu. Jadi dari sini, cara nak baca pun sama. Kita tengok yang mana buat dulu. Yang tu yang akan di belakang sebab dia buat dulu. Contoh dari gambar ni, 1, 2, 3. F buat dulu. F yang pertama. Kita buat F dulu. Jadi automatik F akan di belakang. Macam tu. So untuk gambar rajah ni, cara baca dia adalah GFX. Lepas tu hasil dia adalah ni, yang last sekali. Bila dah gabung kedua-dua ni, baru kita akan dapat yang last ni, which is akan dapat Z. Macam tu. Ni cara baca secara general. Maksudnya kita tengok apa yang kita buat yang pertama dulu, yang tu fungsi tu akan berada di belakang. Macam ni. Sama konsep macam nak baca. Yang mana yang dibaca dulu, yang dilakukan dulu, kita akan letak di belakang. Dan hasil dia dalam ni adalah hasil lah kat sini, di hujung sekali. Okay, so ini adalah yang konsep asas dia. Jom kita buat soalan untuk lebih fahamkanlah konsep ni. Jadi konsepnya ni, soalan SPM 2014 question 3. Ini adalah paper 2. Jadi soalan dia, dalam rajah 3, fungsi F memetakan set A kepada set B dan fungsi G memetakan set B kepada set C. Okey, kalau dari sini pun, kalau kita nak baca terus dari sini, nampak kita dah boleh tulis, iaitu yang pertama dia buat F dulu. So F ni akan berada di belakang, G ni akan di depan macam tu, and F ni depan dia adalah X. So bersamaan yang hujung ni 12X tambah 5. Macam tu cara baca dia. First, and then yang ni second akan di depan, and then nilai dia, hasil dia yang belakang, and then X ni mula-mula. Okay, and then Fx adalah, ni Fx adalah 3x tambah 2. Macam tu cara dia. Okay, so dari sini baru kita tengok soalan A. Soalan dia, cari dalam sebutan X. So ingat, dia kata dalam sebutan X, fungsi yang memetakan set B kepada set A. Okay, kita tengok balik. Set B kepada set A. Kalau set A kepada set B adalah F. Kalau B kepada set A, inverse lah, patah balik ke sini. So kita sebenarnya soalan nombor 1 ni, dia nak cari F inverse X dalam sebutan X. So untuk cari F inverse, kita dah tahu Fx tadi, kita dah tengok dari sini. Fx sama dengan 3x tambah 2. Okey, hasil dia Fx 3x tambah 2. So teacher tulis balik kat sini, Fx sama dengan 3x tambah 2. So untuk cari inverse, hari tu teacher dah terang, ni revision saja. Okey, so kita gantikan y sama dengan 3x tambah 2. Kita jadikan x sebagai perkara utama, iaitu dapat y tolak 2 per 3 bersamaan x. Jadi boleh buat conclusion, F inverse X adalah, ganti je dalam bentuk X tolak 2 per 3. So ni adalah jawapan untuk A1. And then untuk yang kedua, dia kata cari GX.
Okey, GX kita dah ada maklumat tadi, iaitu maklumat dia GFX bersamaan 12X tambah 5. So saya senaraikan je, GFX bersamaan 12X tambah 5. Okay, and then kita ada fx. Fx adalah 3x tambah 2. Okay, untuk soalan ni, hari tu teacher ada terang pasal fungsi gubahan. Sama ada dia nak suruh cari, saya dah klasifikasikan kan. Ni adalah fungsi pertama, ni fungsi kedua. Okey. So saya ada terang hari tu, kalau diberi fungsi kedua dia suruh cari fungsi pertama macam mana, kalau diberi fungsi pertama dia suruh cari fungsi kedua macam mana. So saya tak terang in detail, saya just buat terus ya sebagai revision. Nanti boleh check balik video yang saya dah terang, okey. So untuk yang ni, kita nampak kat sini dia nak suruh cari GX. Memang soalan tu suruh cari GX pun kan. So dia nak cari yang fungsi yang pertama ni. Jadi macam mana kita nak cari? Kita tengok kat sini, fx ni, apa-apa soalan yang ada fungsi gubahan, kalau you guys tak ada idea, memang tak ada idea nak buat macam mana, tengok fungsi gubahan dan kita asingkan dulu. Okay, tu salah satu step untuk dapat idea lah selalunya. So G, fx saya asingkan bersamaan 12x tambah 5. Yang belakang ni jangan kacau. Ni adalah hasil. So tak ada apa pun. Kita salin balik je. And then fx, kita ada fungsi fx, which is 3x tambah 2. So saya masukkan je lah 3x tambah 2. Okay, so masalah sekarang kita tak ada fungsi g ni untuk dimasukkan macam masuk terus ni. So macam mana kita nak buat? Saya buat belakang ni. Ni. So saya tulis balik je. G 3x tambah 2 bersamaan 12x tambah 5. Okey. So macam mana saya nak buat? Bila saya nak cari tengah ni, kita nak cari GX kan. So sini adalah nombor pula, huruf tunggal iaitu X. Jadi sekarang saya nak jadikan ini sebagai nombor lagi, sebagai huruf tunggal. Sorry guys. Huruf tunggal. Contoh saya pilih Y. Jadi saya nak jadikan sebagai huruf tunggal GY. Supaya conclusion nanti saya boleh buat GX. So sekarang saya dah wakilkan Y bersamaan 3X tambah 2. Macam tu. Bila saya wakilkan dalam sebutan GY, semua mesti ditulis dalam bentuk Y dah sekarang. Okay, so sekarang kita ada X dari sini. Kita tak tukar nilai, kita just tukar cara penulisan ke bentuk Y. So contoh kat sini 12. Ni ada X. Kita nak tulis dalam bentuk Y sekarang ni. So untuk X, Y tolak 2 per 3 lah. Sama dengan X. Jadi saya tulis balik kat sini. Y tolak 2 per 3 tambah 5. Tukar cara penulisan sahaja. So GY kita akan dapat ni kat 4Y tolak 8 tambah 5. So kat sini GY bersamaan 4Y tolak 3. So kita boleh buat conclusion dari sini sebab dia dah dapat satu huruf di sini. Kita boleh buat conclusion GX bersamaan 4X tolak 3. Ni jawapan dia. Okay. And then the last one, soalan B. Nilai X dengan FGX bersamaan 8X tambah 1. Okey, sebelum jawab soalan ni, teacher salin je balik apa maklumat yang kita ada, which is GFX bersamaan 12X tambah 5. Just takut careless nanti. FX bersamaan 3X tambah 2. GX tadi kita dah cari 4X tolak 3. Okay, you guys kena make sure atas-atas betul tau, sebab soalan-soalan macam ni dia bersambung-bersambung. So sekarang dia bagi FGX bersamaan 8X tambah 1.
Dia suruh cari nilai X. Masalah sekarang kita tak ada FGX, kita ada GFX sahaja. Jadi kita bentuk dulu FGX ni, fungsi gubahan baru, which is FGX. Saya asingkan dulu. And then GX dia adalah 4X tolak 3. Jadi masukkan dalam fungsi F pula. Kita nak fungsi F, which is 3, 4X tolak 3 tambah 2. So dapat 12X tolak 9 tambah 2. So kat sini dapat 12X tolak 7. Betul. So kita dah dapat fungsi FGX. Bila dapat fungsi FGX, saya ganti kat sini je lah. 12X tolak 7 bersamaan 8X tambah 1. Okay. So kat sini saya kumpulkan macam biasalah, ni algebra. 7 tambah 1, 12 tolak 8, 4X bersamaan 8. So X bersamaan 2. Kita dah buat soalan SPM terus. Main dia nak baca graf tu je kan. Okay, so ini adalah jawapan dia. X sama dengan 2. Jadi hopefully you guys dah faham macam mana nak baca. Ni, semua ni. Nak baca graf ni. Ingat, yang mana yang buat dulu sama macam konsep penulisan. Yang mana buat dulu kita akan letak di belakang. Yang tu yang saya nak terang hari ni. Yang lain tu adalah revision sahaja yang kita jawab soalan SPM ni. Okay, main dia nak baca yang ni ya. Okay, so sampai situ sahaja. Nanti next class hari Sabtu lah next class. Patutnya hari ni dengan esok tak ada kelas, tapi saya buat je hari ni sebab ada soalan penerangan student minta. Okay, so okay, jangan lupa join Telegram kepada yang belum join untuk discuss maths and add maths. Okay, okay, bye. Assalamualaikum.